Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum kiamat manusia akan hidup seperti biasa, suasananya seperti biasa. Yang menjahit terus menjahit, yang nelayan terus nelayan, yang mengajar di sekolah terus mengajar di sekolah, yang bina rumah terus bina rumah, yang berniaga terus berniaga. Ini ada hadis tuan, ada hadis. Ini kita nak masuk ni, tanda kiamat ni, nak masuk kiamat dah. Nabi sebut ketika malaikat Israfil tiup sangkakala kiamat, yang menyusun bata, yang memilih pakaian di kedai sedang memilih pakaian di kedai. Subhanallah. Maksudnya bukannya waktu tu orang duduk ni dah macam biasa. Dan ketika itu, ketika dabah itu keluar, tiap-tiap orang ada panggilannya. Tuan-tuan nak faham mudah macam ni je. Nabi buat contoh. Kita masuk dalam keluarga kita, ada 6 orang ahli keluarga kita, 4 kafir, 2 mukmin. Contoh. Maka ketika kita tengok anak kita yang telah pun dicop dengan cincin Nabi Sulaiman dan dia jadi kafir, kita nak panggil dia, kita kata kafir. Masa, wahai kafir, ke sini. Kata Rasulullah, ya wahai ayah mukmin, panggilan kalian ketika itu wahai mukmin, wahai kafir. Subhanallah, ni dekat dengan kiamat. Tuan-tuan, dekat dengan kiamat ada orang Islam ke? Ada. Nanti saya nak cerita ni. Habis binatang ni, dia dah cop semua orang. Ada Islam, ada kafir. Yang banyaknya kafir. Dia dah cop semua orang. Keluarlah tanda yang kedua pada hari yang sama, iaitulah dukhan. Dukhan ialah asap. Akan turun asap daripada langit, warnanya kehitam-hitaman. Apabila kena orang-orang kafir dan munafik, maka berguling-gulinglah sakit mereka. Subhanallah. Dukhan ini sabit dengan Quran. Buka surah Ad-Dukhan, ada dalam tu. Tuan-tuan buka surah Ad-Dukhan, antara surah yang dibacakan kerap oleh Rasulullah. Ada dalam tu. Bila kena orang kafir, orang munafik, berguling-guling mereka. Yaghshan nasa hadza azabun alim. Mereka akan sebut, ya Allah, pedihnya azab ini, pedihnya azab ini. Tetapi apabila kena dengan orang beriman, tubuh mereka rasa macam seperti selsema dan demam sahaja. Dukhan. Kemudian pada hari yang sama, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bangun pada satu pagi. Buat pertama kalinya semenjak Allah menciptakan alam ini, matahari tak pernah terbit di sebelah barat. Tuan-tuan, sejak daripada umur matahari sehari, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan matahari ini berpusing dan dia terbit di sebelah mana? Timur. Tetapi pada ketika itu, panjang cerita dia, pendekkan cerita, dia naik sebelah barat. Manusia waktu tengok naik sebelah barat, Allahu Akbar, kan? Naik sebelah barat. Ketika selepas matahari naik di sebelah barat itulah, sebelum api sebelum api, hak terakhir tadi 10 kan, akan keluar angin sejuk. Di sini angin sejuk keluar, tuan. Akan keluar angin sejuk daripada Yaman. Kali ini Yaman. Angin sejuk ini keluar daripada bumi Yaman. Ia melata ke setiap pelusuk muka bumi Allah. Dan apabila angin sejuk ini menyentuh kulit dan badan orang beriman, maka mati orang beriman kesemuanya. Tapi tak sakit, mati biasa. Mati bukan tak sakit, maksudnya bukanlah angin tu bukannya angin azab. Angin sejuk yang keluar daripada Yaman sebelum api yang terakhir tadi ni ialah angin untuk mematikan orang-orang beriman 100%. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana suasana kiamat dan keadaan kiamat hanya akan disaksikan oleh orang-orang kafir yang kekafiran mereka adalah 100% kafir. Tuan-tuan, wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Seandainya Allah takdirkan kita melihat kiamat, ketahuilah ketika itu orang yang menyaksikan kiamat itu adalah ahli neraka yang tidak akan keluar selama-lamanya daripada neraka. Kerana orang yang menyaksikan kiamat tidak berbaki walaupun sebesar zarrah iman di dalam diri mereka. Ingat tuan, ini fakta. Nabi sebut, mereka yang menyaksikan kiamat
tidak berbaki walaupun sebesar zarrah iman dalam hati mereka. Maka kalau tengok kiamat, menyaksikan kiamat, ketahuilah bahawa dia adalah ahli neraka yang tak akan keluar selama-lamanya, wal iyadzubillah. Selepas mati semua yang beriman, tuan-tuan, keluar api. Waktu tu Allah panggil malaikat Israfil, wahai Israfil, unfukh an-nafkhatal ula. Dipanggil sebagai, ada ulama kata 2 kali sangkakala, ada pendapat kedua menyebutkan 3 kali sangkakala. Dua-dua pendapat yang sahih. Allah pun seru Israfil alaihi salam, wahai Israfil, unfukh nafkhatas sa'qi. Tiup sangkakala yang sedang berada di mulut kamu. Tuan-tuan, sekarang ini sangkakala sudah pun berada di mulut malaikat Israfil alaihi salam malam ni, sehingga ke malam ini. Ketika setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan sangkakala. Ini cerita dia. Ini baru betul-betul masuk kiamat ni. Bismillah lah. Ketika Allah telah menciptakan langit dan bumi, Allah memanggil Israfil. Lalu Allah menciptakan sangkakala. Fa'atahu Israfil. Allah memberikan sangkakala itu kepada Israfil. Fawada'ahu ala fihi. Israfil pun letakkan sangkakala itu di mulutnya. Fi itu mulut. Dia ada 2 bahasa, famun dengan fa. Kan? Fahu. Israfil pun takkan sangkakala itu di mulutnya dalam hadis tu. Dan daripada saat itu sampai malam ini, begitulah keadaan Israfil alaihissalam. Daripada saat itu sampai malam ni begitu dia duduk tunggu. Habis keluar api daripada Yaman, daripada laut Bahramaut, Hadramaut, daripada laut Hadramaut keluar api. Kemudian malaikat Israfil pun tiup sangkakala, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah sebut dalam Quran, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka matilah seluruh yang bernyawa. Tuan-tuan tahu ada berapa yang bernyawa? 5. Bangsa manusia yang bernyawa ketika itu ada 5. Yang pertama mati semua manusia. Yang kedua mati semua binatang. Yang ketiga mati semua jin. Yang keempat mati semua syaitan. Tak sama tuan-tuan, syaitan dan jin tak sama. Yang kelima mati keseluruhan malaikat. Tuan-tuan bayang tengok, keseluruhan malaikat ketika itu mati dengan tiupan sangkakala sekali saja. Banyak kali Allah sebut dalam Quran, sangkakala itu sekali saja mematikan seluruh yang bernyawa. Maha berkuasa siapa? Maha berkuasa Allah. Maha berkuasa Allah. Tampilkan teknologi kalian. Tunjuk wahai seluruh jin teknologi kamu, seluruh syaitan teknologi kamu, seluruh manusia yang begitu bongkak dengan kemajuan dan teknologi mereka. Mana teknologi? Keluar. Sekali ya mati semua. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Last sekali sampai malakul maut pun meninggal. Dengan kiamat tersebut, cukuplah dengan satu ayat apabila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang kuat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan ketika itu bumi memuntahkan seluruh isi perutnya. Wa qala al insanu ma laha. Dan manusia ketika itu tanya, tuan-tuan, manusia yang hidup waktu itu tanya, apa ni? Malaha itu mereka bertanya, apa yang terjadi? Suasana apa yang kita tengok ni? Kemudian Allah sebut lagi, al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Manusia yang ketika itu wallahu alam berapa bilion yang ada, hari ini ada 7 bilion. Kata Allah Taala akan berhamburan di langit seperti kelkatu yang berterbangan.
berlambung-lambung manusia yang 7 bilion tu. Yang 7 bilion itu berlambung-lambung bertaburan, kata Allah, kal'ihnil manfush. Wa takunul jibal, bukan ihnil manfush tadi, yakunna sukal farashil mabthuth. Saya silap. Manusia-manusia jadi seperti al-farashil mabthuth, kupu-kupu ataupun kelkatu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Langit dan gunung ganang berhamburan seperti mana bulu yang berterbangan. Langit. Wasuyiratil jibal, gunung ganang ni berubah-ubah tempat dia. Dah berjalan berhamburan naik ke atas. Allahu akbar. Idza samaa'un syaqqat, kata Allah, ketika mana kiamat itu berlaku, langit terbelah, langit terbelah. Dalam ayat lain Allah sebut wa idzal kawakibun tatharat, dan ketika mana bintang-bintang berguguran. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala sebut satu bintang cukuplah. Bintang yang paling kecil, saiz dia tuan-tuan berapa ribu ganda bumi. Bintang. Kawakib yang Allah sebut adalah kaukab tu. Allahu akbar. Apabila bintang berguguran. Sebab tu suasana kiamat ni, kata Allah dalam surah yang lain, apabila kiamat itu disaksikan oleh wanita yang mengandung, maka anak itu akan berguguran ke bawah ketika itu. Berguguran ke bawah, tengok, turun dah ke bawah, punya takut dengan suasana kiamat, dengan goncangan kiamat. Allah sebut dalam surah yang sama juga, wa taran nasa sukara, kamu tengok orang macam mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka bukannya gila, kata Allah. Waras, tetapi suasana kiamat membuatkan mereka seperti gila. Allahu akbar. Kemudian matilah, semua orang pun mati dengan suasana tersebut. Tengok kiamat tu mati. Kemudian Allah Ta'ala pun arahkan Israfil untuk tiup sangkala yang kedua. Itu bukan kiamat dah, iaitu nafkhatul ba'th liqiyami li rabbil alamin. Yang tu adalah sangkakala yang semua makhluk bangkit. 5 yang tadi, yang bernyawa tadi, semua bangkit dan menuju ke mahsyar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya minta maaf lah, takat tu dulu insya-Allah.